Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi kembali kita ya dalam satu siaran live ringkas ya. Hari ini ringkas ya. Dan hari ini saya hendak mengulas satu kenyataan yang dibuat oleh Presiden PPBM atau Bersatu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, selaku juga pengerusi Perikatan Nasional ya. Jadi saya ingin mengulas kenyataan dia berhubung dengan PRN Johor, ataupun lebih spesifiknya berhubung dengan kedudukan PPBM dalam gerombolan ahli-ahli parlimen blok kerajaan. Maknanya PPBM PAS dengan UMNO lah. Jadi ini saya nak ulas sebab sekian lama Muhyiddin telah mengugut lah nak tekan butang kan. Jadi apabila Muhyiddin telah mengeluarkan satu kenyataan yang cukup menarik, dan inilah yang ingin saya ulaskan. Jadi pastikan anda share ramai-ramai dan sertai juga saluran Telegram saya, di mana link saluran Telegram ni saya akan letak lepas live ini di ruang tajuk berserta link kepada artikel-artikel berkaitan, jadi anda boleh rujuk ya, dan juga sentiasa bersama thethirdforce.net untuk perkembangan ya. Jadi saya tidak akan banyak masa sebab kita dah nak maghrib, dan jika anda ada soalan anda tunggu isyarat saya. Ulasan saya pendek. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden PPBM dan juga pengerusi Perikatan Nasional telah mengeluarkan satu kenyataan bahawasanya beliau tidak ataupun PPBM ya Bersatu, dia bercakap bagi Bersatu, tetapi kita boleh menganggap dia bercakap bagi pihak Perikatan Nasional, sebab PAS ni apa-apa keputusan dia akan merujuk kepada pengerusi dia, iaitu Muhyiddin. Jadi menurut Muhyiddin, Bersatu ni dia tidak akan tarik sokongan terhadap kerajaan. Bersatu tidak akan tarik sokongan terhadap kerajaan kerana jumlah kes yang menggila, wabak dah menggila, dan tidak sesuai diadakan PRU15 buat masa ni. Jadi itu alasan Muhyiddin ya. Itu alasan Muhyiddin. Jadi soalan saya ya, soalan saya kepada Muhyiddin ya, jika itu alasannya, mengapa Perikatan Nasional tidak tarik diri daripada PRN Johor? Mudah aja soalan saya ya. Jika alasan tarik PPBM tidak tarik sokongan daripada kerajaan ataupun daripada Ismail Sabri adalah disebabkan wabak menggila, jumlah kes meningkat, jadi tidak sesuai diadakan PRU15. Jadi soalan saya kepada Muhyiddin, kenapa tidak Perikatan Nasional menggunakan prinsip yang sama dan tarik diri dari PRN Johor, boikot PRN Johor? Jadi itu sahaja ulasan saya, sebab tak perlu nak panjang lebarkan, sebab ini cukup nyata, cukup jelas. Daripada logik ini dah cukup jelas bahawa Muhyiddin takut. Jadi ada yang tanya saya, mengapa Muhyiddin takut nak tarik sokongan daripada Ismail Sabri ya? Sebab kalau PRN Johor pun PPBM nak kena teruk, lebih baik masuk PRU terus. Jadi mengapa dia takut? Jawab saya mudah. Di dalam PPBM ni ada ramai katak dari UMNO dulu yang lompat masuk PPBM, pengkhianat ya. UMNO kluster mahkamah ni pengkhianat. Jadi dia mengkhianati pengkhianat dan masuk PPBM. Jadi lebih separuh PPBM ni adalah pengkhianat dari UMNO. Separuh lagi adalah pengkhianat asal PPBM kerana mengkhianati TUN dan mengkhianati mandat rakyat.
Jadi ini adalah golongan pengkhianat, tapi lebih separuh dari katak dari UMNO. Okey. Sekarang ni pengkhianat dari UMNO ni dalam PPBM ni, katak-katak yang asal dia dari UMNO ni dah sedar PPBM ni tak ada masa depan dalam PRU. Jadi mereka sudah menjalinkan hubungan semula dan berbaik-baik dengan kluster mahkamah. Jadi jika Muhyiddin cuba nak runtuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri, ya, dalam pada kluster mahkamah belum membuat ketetapan bila nak adakan pilihan raya. Jadi ahli-ahli parlimen UMNO yang ada dalam PPBM ni, yang berpihak kepada kluster mahkamah, tidak mustahil akan lompat masuk kembali ke dalam UMNO. Dah ada ura-ura benda ni akan berlaku. Ya, apabila Tan Sri Anwar Musa kata ramai pemimpin PPBM minta masuk balik UMNO, dia merujuk kepada Johor, tapi sebenarnya dia beri bayangan satu PPBM ni, satu seluruh PPBM. Betul, tapi jangan guna perkataan ramai. Sebenarnya yang berminat nak masuk balik UMNO ni adalah katak-katak yang asalnya dari UMNO. Selebih pemimpin PPBM yang tidak sehaluan dengan Muhyiddin lagi, mereka lebih melihat kepada pejuang dan warisan. Ya. Yang duk lihat nak masuk balik UMNO ni asalnya kata-kata UMNO. Ya. Selebihnya melihat kepada pejuang dan warisan. Itu pun tak ramai, sebab PPBM ni majoriti lebih 80% dah lama dulu. Akar umbi dia, jentera dia, bahagian pemimpin bahagian dan cawangan dan sebagainya dah lama dulu masuk pejuang. Yang ada sini tak tinggal seberapa. Ya. Tapi apa pun, itulah sebabnya Muhyiddin takut. Kalau dia pandai-pandai nak tarik sokongan sekarang dari Ismail Sabri, tetapi pencaturan kluster mahkamah belum selesai. Kluster mahkamah memang nak pilihan raya awal secepat mungkin, tapi percaturan dia tak habis lagi. Andai katalah Muhyiddin takut ahli-ahli parlimen dari PPBM yang asalnya kata UMNO akan masuk balik UMNO. Atau jika percaturan kluster mahkamah dah lengkap dan mereka setuju nak adakan pilihan raya, jadi bila PPBM tarik sokongan daripada Ismail Sabri, sama juga katak-katak yang asalnya dari UMNO ni yang ada dalam PPBM juga akan lompat masuk dalam UMNO. Jadi bila pilihan raya tercetus ataupun bila parlimen dibubarkan, PPBM akan menyaksikan peralihan ramai pemimpin asal UMNO atau katak UMNO yang dulu lompat masuk PPBM ni kembali ke UMNO. Jadi ini akan memberi imej yang buruk kepada PPBM. Rakyat tidak akan yakin dengan PPBM. Sekarang pun sokongan dia dah tak ada. Tambah pula rakyat lihat pemimpin dia semua lari balik masuk UMNO. Jadi itulah yang dikhawatiri oleh Muhyiddin. Kat situlah Muhyiddin pening. Jadi dia takut tarik sokongan. Jadi jangan kata sebab wabak menggila, jumlah kes meningkat, itu alasan. Tanya Muhyiddin, kalau benar itu alasannya, mengapa terlibat dalam PRN Johor? Mengapa tak tarik diri dari PRN Johor? Jadi itu sahaja penjelasan saya. Jadi anda boleh mula bertanya soalan dari sekarang. Ya. Pok Teh, Zahid pun mengalu-alukan kata UMNO masuk balik. Betul. Dan kita lihat hipokrisi. Ada seorang pemimpin UMNO dulu, Azalina, yang memperjuangkannya. Dan ada pemimpin-pemimpin UMNO memperjuangkan undi akta anti lompat. Tapi sekarang dah nampak peluang nak ambil balik katak-katak ni, dia buka pintu. Jadi kat situ anda nampak UMNO ni sama juga macam Muhyiddin, kemaruk kuasa tidak boleh diharapkan. Dan dia hanya pandai berretorik. Dia hanya pandai berretorik. Okey, ada apa-apa soalan lagi? So sementara menunggu soalan, jadi anda faham logik saya, ya? Jika kluster mahkamah belum bersedia, dia memang nak pilihan raya awal, tapi jika dia belum bersedia mencatur, sama juga. Jika Muhyiddin tarik sokongan dari Ismail Sabri,
ahli-ahli parlimen yang asalnya dari UMNO akan kembali ke UMNO. Jadi ini akan memberi image buruk ke PPBM. Jika kluster mahkamah sudah bersedia dan setuju, tak apa, bagi PN tarik sokongan, kita nak masuk pilihan raya umum. Sama juga ahli-ahli parlimen UMNO yang asalnya dari UMNO ni, yang ada dalam PPBM, lepas parlimen dibubarkan dia akan lari. Jadi pandang kiri kanan sama juga. Kesimpulannya, bila Muhyiddin tarik sokongan, ramai ahli parlimen asalnya UMNO akan lari pergi ke belah kluster mahkamah. Sebab mereka tahu PPBM ni akan hanyut, akan tenggelam. Jadi ini akan memberikan imej yang buruk. Selagi Muhyiddin tidak tahu cara untuk menangani perkara ni, selagi itu dia takut nak tekan butang. Jadi sekarang kita dah tahu, bukannya Muhyiddin tak tahu di mana butang, dia takut nak tekan. Muhyiddin takut. Dia takut dengan blok ketiga. Dia takut. Jadi dia nak jadi blok ketiga dalam pilihan raya. Tapi sebab dah ada blok ketiga yang bukannya PPBM, dia takut. Sebab jika pilihan raya tercetus, akar umbi, bahagian cawangan PPBM asal ni semuanya ada dalam blok ketiga. Ya, jadi dia takut. Sementara dia memikirkan apa yang harus dilakukan, sementara dia belum lagi mencatur, cuba mencapai persetujuan dengan parti ke pemimpin mana ke, dia tak berani tekan butang. Sebab itu tanya dia, kalau itulah logik dia guna, tak sesuai lagi PRN sebab kes menggila, mengapa masih terlibat dalam PRN Johor? Kat situ tanya dia cukup. Dia memang tak boleh nak jawab. Macam mana nak jawab? Ya. Cian Yik, wajarkah PPBM lompat masuk pejuang dan menghadap PRU 15? Okey, saya tak boleh bercakap bagi pihak pejuang. Tapi kalau saya lah, Tun, I tell Muhyiddin, go to hell. Mengapa saya nak terima kau? Kau pengkhianat. Kau sebab kemaruk kuasa, kau khianati aku. Buat apa saya nak terima kamu? Tengoklah lepas pilihan raya umum kita bincang. Sebab nak bekerja dengan pengkhianat ni susah. Jadi kita tengok dulu pada pilihan raya umum ke-15, rakyat terima tak pengkhianat ni? Kalau mereka masih ada, tengok kemudian lah. Dan jangan lupa tanya balik UMNO. Tanya UMNO, tanya Najib. Kalau sebelum dulu Najib berpandu kepada jumlah kes dan dia menyerang, masa tu pun ramai dah disuntik dah, tapi dia menyerang, patut ada 2 minggu lockdown penuh, penutupan penuh sektor ekonomi dan sosial untuk memulihkan keadaan. Itu Najib beria-ia. Sebaik saja Ismail Sabri dilantik jadi Perdana Menteri, benda tu dia senyap. Kemudian bila saya tekan, mengapa Najib dulu kata 2 minggu perlu lockdown penuh, ya, penutupan sektor ekonomi penuh, ya, tiba-tiba senyap. Kemudian Najib keluar kenyataan, perlu ada lockdown penuh sekurang-kurangnya seminggu. Dia kurangkan dari 2 minggu ke seminggu. Ya, dan Najib berpandu kepada angka. Anda baca betul-betul kenyataan Najib, dia berpandu kepada angka. Ada bukti dia. Sekarang ni angka meningkat, sama juga orang dah disuntik macam dulu, ya. Tak dengar pun apa-apa dari Najib. Ya. Babak penyakit ni kurang orang UMNO bercerita. Sebenarnya tak payah lockdown, ya, tapi itu tolak tepi. Kalau ikut logik Najib dulu, sepatutnya sekarang Najib mati-matian nak lockdown penuh. Kita lihatlah hipokrisi kluster mahkamah ni takkan habis. Apa Muhammad Zain, apa pendapat tuan? Parti Muda adakah pro pejuang? Saya cakap betul-betul, ya. Ini saya tak tahu. Mengapa Muda pergi berbincang untuk bekerjasama dengan PH? Saya tak tahu. Nak komen pun saya tak maulah, ya.
Tapi terima kasih Mak Zain. Jebat Selatan, salam Tuan RJ. Pada PRN Johor, PN serta PH akan hancur. Apa pendapat Tuan? Ini kalau anda rujuk kepada live-live saya yang lepas, saya jika ya, ingat jika peratusan yang keluar mengundi di PRN Johor tinggi, kenyataan itu betul. PN, BN dan juga PH akan hancur jika peratusan yang keluar mengundi tinggi. Tapi saya syaki ramai pengundi dia tertunggu-tunggu PRU, dia tak minat PRN. Jadi PRN ni susah nak kata. Jika peratusan yang keluar mengundi tinggi, yes, PN, PH akan hancur. Muhammad Sofi Ahmad, apa pendapat Regi? Rakyat dipaksa mengambil dos penggablak, jika tidak diambil akan bertukar tidak lengkap. Saya dah tidak bersetuju lama dah. Saya dah beritahu sejelas-jelas mungkin banyak perkara tidak berpandu kepada asas-asas sains, dan saya telah 2-3 kali mencabar Khairi Jamaluddin untuk berdebat dengan saya, dan tawaran tu terbuka sampai bila-bila berhubung perkara ni. Ya, ini menyusahkan hidup rakyat, sejajar dengan apa yang pernah dilafazkan oleh KJ dulu. Tuan RJ, adakah PAS akan bergabung semula dengan UMNO pada PRU 15? Saya tak lihat bagaimana PAS boleh bekerjasama dengan UMNO, khususnya selepas percakaran tak terhingga dan penghinaan demi penghinaan sesama sendiri yang telah berlaku selama ini. Jika ada kerjasama antara mereka, saya rasa rakyat atau penyokong mereka akan meluat. Jika tiada kerjasama pun, ramai sudah meluat sebab percakaran mereka akan bertambah meluat jika tiba-tiba mereka nak kerjasama, sebab rakyat dah tak percaya perjuangan penyatuan ummah. Rakyat akan melihatnya sebagai pihak yang hanya melakukan menjaja penyatuan ummah ni atas kepentingan politik peribadi. Jadi rakyat secara am, pengundi secara am tak percaya lagi dengan kepimpinan tertinggi PAS, khususnya di kawasan bandar, dengan kepimpinan tertinggi UMNO yang dikuasai oleh kluster mahkamah. Salam yang kirim salam tu semua salam kembali. Pian Habibi Ikal, statement tidak popular KJ bakal membenamkan parti pemerintah. Anda perasan tak saya dulu cabar KJ, lepas tu saya tak cabar lagi kan? Sebab saya mula sedar bahawa dia sedang menjahanamkan diri dia sendiri, jadi tak perlu nak cakap apa-apa. Saya rasa rakyat tak boleh nak terima apa-apa yang dikeluarkan, kenyataan yang dikeluarkan, arahan yang dikeluarkan, keputusan yang dibuat oleh gerombolan ahli-ahli parlimen PPBM, PAS dan UMNO ni, termasuk Ismail Sabri, termasuk KJ dan sebagainya. Jadi saya dah makin sedar bahawa kita makan popcorn, kita perhati je lah, sebab rakyat memang dah ada kesedaran. Setiap benda yang mereka beritahu rakyat tak akan terima, dan rakyat sedang menilai, dan rakyat hanya tertunggu-tunggu PRU 15. Muhammad Janggit MJ, adakah Parti Muda akan menggunakan lambang warisan? Lagi sekali saya tak tahu. Babak warisan muda pejuang ni, percaturan dalaman, perbincangan dalaman mereka, saya tak tahu. Ya. Bila saya cerita blok ketiga, saya bercerita atas dasar prinsip, atas dasar konsep. Ya. Sesiapa yang bukan berpaut kepada PH, BN dan PN dan mengaku bersekutu dalam pilihan raya umum ke-15, maka itulah blok ketiga. Dan rakyat tercari-cari blok sedemikian. Tetapi sebenarnya adakah dia ni nak kerja dengan dia tu, saya tak tahu. Dan adakah Muda akan guna logo warisan, tak tahu. Bagi saya, pendapat peribadi saya adalah satu kesilapan pada tahap ni Muda jika bekerjasama dengan PH. Ya, itu je.
Yang mencarut-carut tu tak usah lah kan. Kalau saya akan singkir je lepas ni. Ismail Muhammad Yusof, Mat Sabri tak pasti kedudukannya biar PN tarik diri. Maknanya nak jadi apa, kena buang kelas mahkamah. Itu benar. Jadi Mail dalam dilema. Kalau dia banyak benda yang dia perlu tahu, saya dipahamkan dia lebih sekarang kepada kluster mahkamah ataupun UMNO. Okey, dia dah regang sikit dengan PPBM. Saya dipahamkan lah, betul atau tidak saya tak tahu, tapi melihatkan gelagat dia nampak begitulah. Jadi sekarang ni dia ni hubungan dia dengan kluster mahkamah, walaupun ada usaha dilakukan untuk memperbaikinya, tetapi jika dia bersetuju untuk bubar parlimen, adakah apa-apa garanti bahawa Zahid akan umumkannya sebagai calon PM, atau adakah dia akan diperdaya? Sebab bila dah anda terlibat dalam perkumpulan pengkhianat, apa-apa boleh jadi, sebab mereka adalah pengkhianat, dasar penipu. Jadi mereka boleh mengkhianati sesama sendiri. Jadi adakah Mail akan kekal sebagai calon Perdana Menteri? Atau jika Mail bukannya calon Perdana Menteri, saya dengar ada pertimbangan jadikan Mak Hassan, minta Mak Hassan bertanding kerusi parlimen, kemudian Mak Hassan jadi calon Perdana Menteri. Apakah masa depan Mail dalam UMNO? Jadi semua ni akan menjadi pertimbangan Mail. Ya? So betul. Si Jambul, rakyat ternanti-nanti PRU 15. Ini benar. Anda keluar sana, rakyat memang muak dengan PRN, PRK ni. Dia tertunggu-tunggu PRU 15. Ini benar. It's the real thing outside. Ya. Orang tak cerita dah penyakit ni. Dia nak tahu bila PRU 15. Itu je.